السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita sekali lagi pada pagi ini. Moga-moga Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkatan kepada kita. Yang mana insya-Allah pada pagi ini seperti yang kita bicarakan pada pagi semalam, pagi ini kita akan isikan dalam tempoh 20 minit ini perbicaraan tentang Ya'jud dan Ma'jud. Saya mohon jasa baik tuan-tuan, nota bercetak berada pada muka surat 151. Dia di belakang sekali tu, muka surat 100 yang ke-51, slide nombor 307. Yang mana pada pagi semalam kita telah sampai kepada ayat yang ke-98. Ayat 98 suratul Kahfi berkenaan dengan pembinaan tembok yang menghalang Ya'jud dan Ma'jud. Jadi untuk memastikan kisah Ya'jud dan Ma'jud itu dapat lebih dihayati, maka kita perlu mengambil sedikit waktu menerangkan tentang Ya'jud dan Ma'jud menurut Al-Quran dan juga menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tengok dalam nota tu, Ya'jud dan Ma'jud ni sebenarnya dia akan muncul setelah keluarnya Dajjal dan selepas turunnya Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini kronologi yang boleh kita susun dia. Selepas turunnya Nabi Isa, salah satu fungsinya adalah untuk membunuh Dajjal. Selepas Dajjal itu dapat berjaya dibunuh, maka Allah Ta'ala akan mengizinkan Ya'jud dan Ma'jud untuk keluar di sebalik tembok yang telah dibina oleh Dzulqarnain. Yang mana kalau kita masih ingat pada ayat 98, Dzulqarnain mengatakan tembok yang dibina itu sebenarnya ada tempoh hayat dia. Sampai pada janji Allah, tembok itu akan menjadi musnah. Jadi kalau kita nak rujuk kisah Ya'jud dan Ma'jud ini bukan sekadar ada dalam suratul Kahfi, tetapi ada satu ayat dalam suratul Al-Anbiya ayat 96 muka surat 330. So kena gabungkan ayat 94 Al-Kahfi dengan suratul Anbiya ayat nombor 96. Apabila kita baca suratul Anbiya ayat nombor 96, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah mengatakan hatta idza futihat. Allah kata hingga apabila terbuka. Terbuka tu maksudnya apa? Tembok yang kita telah belajar pagi semalam satu hadis yang Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi itu Nabi diberitahu oleh Allah bahawa tembok itu sebenarnya sudah pun dilubangi oleh Ya'jud dan Ma'jud. Tetapi mereka masih lagi tak boleh nak keluar kepada manusia. Kerana tembok itu belum lagi dapat dirobohkan, belum dapat lagi dimusnahkan. Tetapi dalam surah Al-Anbiya Allah bagi tahu apabila tembok itu yang Dzulqarnain bina itu apabila dapat dirobohkan, dapat
dapat diruntuhkan, maka Ya'juj dan Ma'juj dia akan berlari dengan laju turun daripada tempat yang tinggi. Sebab kita belajar pada semalam bahawa tembok itu dia setinggi 2 gunung. Maknanya Ya'juj dan Ma'juj apabila tembok itu pecah, mereka akan turun daripada gunung itu dengan laju. Allah kata wahum min kulli hadabin yansilun. Okey. Apabila dia turun saja, maka Allah mengatakan waqtarabal wa'dul haqq. Allah kata janji kiamat tu dah dekat. Maknanya Ya'juj dan Ma'juj ni merupakan di antara satu daripada 10 tanda akan berlakunya kiamat. Satu daripada 10. 2 yang lain kita sebut tadi. Dajjal datang, tanda satu yang besar. Turun Nabi Isa, tanda satu yang besar. Kalau kita baca hadis tu, panjanglah riwayat dia. Saya tak nak fokus pada tu sebab waktunya agak singkat. Tetapi dalam hadis kata 10 tanda ni dia umpama butir-butir, kita panggil apa, manik-manik yang berada di dalam rantai. Macam biji tasbih kan. Kalau terputus tali tu, maknanya semua akan jatuh. Maknanya kalau datang satu tanda saja, akan datang tanda kedua, tanda ketiga, sampailah tanda yang ke-10. Lepas tu baru Allah akan jadikan kiamat. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni salah satu tanda besar akan berlakunya kiamat. Jadi untuk memahami kisah Ya'juj dan Ma'juj ni, saya tak berapa nak bacakan ke semua riwayat tu, tapi kalau baca bagus juga kan, sebab saya nak kena susun jadual. Tapi kalau ikut sasaran dia, sebenarnya kita memang dah cepat sebenarnya ni, memang dah laju, sebab kita dah nak masuk lagi beberapa ayat saja akan tamat suratul Kahfi. Okey, cerita dia mudah saja. Okey, tu tak ada nota. Mungkin kita kena usaha lebih sikit lah untuk baca nota tu. Okey, begini. Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau kita baca buku, dengar macam-macam orang kata, sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ni dia adalah orang. Dia adalah hakiki batang tubuh orang. Dia bukan ideologi, tak, dia memang orang. Seperti mana kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata Ya'juj dan Ma'juj ni memang daripada keturunan Adam dan keturunan Yafis bin Nuh. Okey, kita tengok Ya'juj dan Ma'juj ni kalau dia muncul dalam hadis yang sahih bahawa dia akan bunuh manusia dan sebagainya lah. Okey, macam mana nak cara halang Ya'juj dan Ma'juj? Kita telah sebutkan ayat-ayat pembinaan tembok. Sekarang Ya'juj Ma'juj dah ada, tapi dia tak dapat lagi nak memunculkan diri dia di hadapan manusia kerana adanya tembok yang telah dibina oleh Dzulqarnain. Jadi kita bersyukur yang amat banyak kepada Allah kerana Allah memberikan keizinan kepada Dzulqarnain untuk membina tembok tersebut. Okey, kemudian ciri-ciri tembok Ya'juj dan Ma'juj kita juga telah belajar pada hari semalam. Okey, itu cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi tempoh hayat tembok yang dibina oleh Dzulqarnain ini, dia tidak selama-lamanya akan kukuh, satu hari akan musnah. Okey. Kemudian jumlah Ya'juj dan Ma'juj di dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan tengok tulisan yang saya highlightkan dengan warna kuning tu. Nabi mengatakan bahawa satu kita 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ini bukan pendapat ulama, tetapi dalam hadis. Baca. Maksudnya satu kita nisbah Ya'juj dan Ma'jujnya ada 1000. Bayangkan kalau tembok itu pecah, apa yang dia akan buat? Nabi Isa buat apa ketika tu? Sebab kita belajar tadi, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul selepas Nabi Isa dapat membunuh Dajjal. Dia buat apa? Kejap lagi kita sampai kepada hadis tu. Kita dah tahu jumlah bilangan dia. Okey, kemudian kita tengok
kemunculan Ya'juj dan Ma'juj kepada manusia. Okey. Ayat Quran Allah sebut 2 saja. Tak ada dalam ayat lain cerita Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi cerita Ya'juj dan Ma'juj diceritakan dengan lebih terperinci di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam nota tu saya hanya nukilkan 2 hadis sahaja. Ada dua hadis. Sebab tu saya tulis hadis pertama. Dan ada hadis yang kedua. Hadis pertama dan ada hadis yang kedua. Jadi 2 hadis ni dia memang dia kena gabungkan kedua-dua ni supaya dapat maklumat yang lengkap. Okey. Saya baca dulu hadis pertama, tapi saya baca pendek saja. Saya tak ambil kesemua matan hadis untuk kita tahu Ya'juj dan Ma'juj. Okey, kita tengok begini. Hadis yang pertama, okey, jumpa tak dalam nota tu? Jumpa kan? Okey. Dia hadis pertama ni dia berada muka surat 168 dalam nota bercetak. Okey. Hadis pertama kita ambil yang depan ni saja. Okey. Ya'juj dan Ma'juj ni kata Nabi SAW, dia akan gali lubang tu setiap hari. Nabi sebut dalam hadis tu. Nabi kata inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaumin. Ni, hari ni dia korek lagi ni. Dia korek. Kita merdeka, dia tak merdeka. Dia korek. Faham tak? Dia korek setiap hari. Sampailah dia berjaya tembus lubang tu, tembok tu. Dia berjaya korek sampai hampir ditembusi cahaya matahari. Maksudnya cahaya matahari dah boleh lalu ikut lubang tu. Tapi mereka tak meneruskan korek. Kata Nabi, apabila cahaya matahari tu dah nak nampak dah, maka Ya'juj Ma'juj kata apa? Okey, kita stop dulu korek ni, esok kita korek lagi. Faham tak? Jadi apabila mereka berhenti untuk mengorek lubang itu, Allah Ta'ala telah cantumkan balik lubang tu sehingga lubang itu menjadi semakin kuat daripada yang semalam mereka korek tu. Boleh faham tak cerita dia? Dia korek, dah nampak dah lubang tu cahaya matahari, tapi mereka tak sambung kerja dia nak sambung besok. Maka Allah Ta'ala dengan rahmatnya Allah Ta'ala tutup lubang tu. Dan lubang itu ditutup menjadi lebih kukuh lagi daripada apa yang dibina oleh Zulkarnain. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj ni tuan-tuan, dia korek lagi esok dia. Dia korek lagi. Dan apabila sampai satu ketika dia korek, lepas tu dia kata okey, kita stop, kita berhenti. Lepas tu kalau dia cakap saja InsyaAllah esok kita sambung. Satu ketika Allah Ta'ala telah mengizinkan mereka cakap InsyaAllah, maka lubang itu dia akan terbiar seperti itu. Boleh faham? Tapi setiap hari dia tak kata lagi InsyaAllah. Memang Allah Ta'ala telah takdirkan dia tak akan berkata lagi InsyaAllah. Tapi sampai satu ketika, kalau dia kata InsyaAllah besok kita sambung korek, maka ketika itu lubang itu akan terbiar berlubang seperti yang mereka korek. Sampailah akhirnya tembok itu menjadi roboh. Maknanya kuat tak Ya'juj dan Ma'juj? Bayangkan. Okey, dia guna apa? Dia guna mesin gerudi ke? Kita tak tahu. Allah dia yang maha mengetahui. Okay. Untuk faham lebih lanjut lagi, kena baca hadis yang kedua. Kita kena baca pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni, kita kena ambil maklumat hadis kedua. Nabi SAW mengatakan, kalau Ya'juj dan Ma'juj ni dia berjaya keluar daripada tembok, Nabi kata tiada seorang pun yang mampu untuk lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Okey, jelas? Okay. Nabi Isa setelah dia berjaya membunuh Dajjal,
Maka dia tak boleh bunuh, dia tak boleh lawan Ya'juj dan Ma'juj ni. Sebab memang Allah Ta'ala tak beri dia keizinan lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia hanya diberi keizinan bunuh Dajjal. Tetapi Nabi Isa dia buat apa? Dia bawa orang-orang yang ada ketika itu naik ke bukit Tur Sina di Mesir. Maka apabila dia naik saja ke bukit Tur Sina tu, maka muncullah Ya'juj Ma'juj secara keseluruhan memenuhi bumi ketika itu dengan cepat. Bayangkan kalau satu kita 1000 Ya'juj dan Ma'juj, so agak-agak ramai dia turun datang. Okey. Kemudian dipendekkan cerita dia, Ya'juj dan Ma'juj ni apabila dia berada di bawah, Nabi Isa naik ke atas bukit Tur Sina, ke bukit-bukit yang tinggi, bukit Tur Sina, maka dekat atas tu mana ada makanan, mana ada minuman. Sebab tu Nabi kata kalau siapa-siapa ketika itu dia ada kepala kerbau lah. Sebab orang tak ambil kepala lembu kan, tentu orang ambil daging dia. Tapi kalaulah ada kepala kerbau lah, maka ketika itu lebih berharga daripada 1000 dinar yang ada pada kamu. Okey, dah selesai tadi. Lepas tu siapa yang dapat bunuh Ya'juj dan Ma'juj ni? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Isa dengan para sahabatnya, mereka berdoa kepada Allah. Maka yang bunuh Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Allah menghantar ulat-ulat yang dia duduk dekat leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Ulat-ulat tu dia duduk kat leher Ya'juj dan Ma'juj, maka ulat tu makan, akhirnya mati semua Ya'juj dan Ma'juj tu. Maknanya beribu-ribu, kita tak tahu berapakah jumlah ulat yang Allah hantar. Tapi Nabi kata Allah hantar ulat-ulat yang akan makan leher-leher Ya'juj Ma'juj, akhirnya Ya'juj Ma'juj ni mati. Tapi sebelum dia mati tu, sebenarnya ada satu cerita lain. Saya tengah susun waktu ni, saya ada 3 minit saja ni, waktu kecemasan ni. Ke nak sambung besok? Boleh juga. Okey. Waktu Ya'juj Ma'juj ni muncul, sebenarnya dia telah minum tempat sumber air. Antara sumber air yang diminum adalah tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni satu tasik yang dikuasai oleh Israel sekarang. Dia akan minum tasik tu hingga air tu kering. Okey. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ni, dia punya senjata dia adalah panah-panah. Kita pun tak tahu kenapa dia guna panah. Hadis sebut dia guna panah. So dia ambil panah dia pergi panah kat langit tu. Dia pergi panah kat langit, dan akhirnya panah tu dia jatuh balik, nampak darah-darah yang ada pada panah. Lepas tu Ya'juj Ma'juj dengan bangganya dia kata, kita telah berjaya membunuh lawan makhluk-makhluk yang ada di langit. Sebenarnya Allah Ta'ala yang membuat tipu daya kepada mereka. Lepas tu yang mereka nak menghancurkan semua manusia tu, barulah Nabi Isa doa, Allah hantar ulat-ulat. So apabila mereka mati, bayangkan, kan dimakan ulat-ulat, maka mereka menjadi bangkai. Satu isu lain adalah di bumi ketika itu penuh dengan bangkai dan bau busuk darah Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan mereka berada di Bukit Tur Sina ni, macam mana nak buat ni? Maka Nabi Allah Isa alaihissalam berdoa lagi kepada Allah. Maka macam mana nak bersihkan bangkai-bangkai mereka ni? Allah mengutuskan burung-burung yang leher dia seperti leher unta untuk ambil bangkai-bangkai ni, pindahkan ke semua bangkai-bangkai itu. Jelas kan? Okey. Sebelum tu, kita teruskan lagi. Okey, lepas tu tak lama kemudian, lepas bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ni telah pun dibersihkan oleh Allah, maka Allah pun menurunkan hujan yang lebat, turun hujan. Masa turun hujan itulah
masuk kepada cerita Nabi Allah Isa hidup dengan manusia ketika itu beberapa puluh tahun. Cerita dia macam tu. Maknanya lepas Ya'juj dan Ma'juj tu mati, bangkai-bangkai mereka telah bersih, Allah turunkan hujan. Masa itulah bumi menjadi subur. Maknanya waktu tu bumi diperintah oleh Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. So kita kena sambunglah kisah Nabi Isa tu, macam mana dia berlaku, akhirnya dia mati. Ada maklumat tu ada di dalam nota ni. Jadi tuan-tuan kena baca juga kisah Dajjal. InsyaAllah nanti habis surah Kahfi kita cerita tentang Dajjal, lepas tu kita sambung sedikit lagi maklumat tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semua maklumat ni ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesailah kisah Ya'juj dan Ma'juj tadi. Jadi kalau kita kembali kepada ayat nombor 98 menunjukkan bahawa apa yang Allah janji itu adalah benar. Kemudian baru kita akan baca nanti ayat nombor 99 keesokan paginya insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena bacalah hadis kan, hari ini cuti kan? Tetapi memang dah cuti dah. Kan? Ambil waktu sikit baca hadis-hadis yang telah pun kita kongsikan supaya tuan-tuan dapat maklumat yang lebih terperinci. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu ilmu pada pagi ini. Moga-moga iman kita semakin bertambah terhadap ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudahi pengisian kita. Ke nak panjang lagi? Cukuplah. 20 dah masuk 22 minit. Tuan-tuan nak tadarus lagi, banyak lagi nak buat. Tuan-tuan nak pergi dataran merdeka lagi kan? Nak pergi dataran merdeka lagi. Maka kita berhentilah dengan kadar ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.